Salam sejahtera. Saya ingin membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Profil Penglibatan Belia dalam Perniagaan Pasar Malam di Pekan Changlun, Kedah. Jadi kita sudah pun mengetahui bahawa perniagaan merupakan salah satulah bidang yang meraih pendapatan, ya. Lebih-lebih lagi pada era pasca moden ini, ya. Pendapatan ekonomi merupakan satu subjek yang sangat penting, ya, bagi setiap individu yang melayari kehidupan, ya. Jadi bagi masyarakat lokal dan global, semua orang sangatlah menyedari kepentingan perniagaan, ya, sebagai satu bidang pekerjaan yang dapat menjana ekonomi, ya. Jadi pasar malam pula bolehlah kita katakan sebagai salah satu tempat di mana perniagaan seringkali dijalankan, kerana ianya bentuk yang ringkas, ya, mudah dan boleh didapati di mana-mana kawasan di Malaysia, malahan di Thailand ataupun di Indonesia, Filipina, seringkali diadakan pasar malam. Jadi saya nak bentangkan pasar malam yang ada di satu kajian kes yang saya buat di Pekan Changlun. Jadi kajian saya ini akan mengenal pasti profil peniaga belia, dan kemudian saya cuba dapatkan maklumat perniagaan mereka. Jadi mereka yang berniaga ini hanyalah yang berniaga di pasar malam Changlun, ya. Jadi oleh kerana beliau merupakan satu subjek yang sangat penting untuk membangunkan sektor ekonomi hari ini dan masa depan, ya. Jadi kita haruslah memberi perhatian kepada golongan beliau. Jadi dalam ulasan karya saya, saya cuba melihat yang dikatakan umur belia itu, ya, bagaimana. Jadi saya dapati bahawa United Nations memberitahu kita bahawa umur belia itu adalah di antara 15 hingga 24, manakala UN Habitat pula mengatakan 15 hingga 30 itu umur belia, manakala UNICEF mengatakan 15 hingga 24, dan African Youth Charter juga pula mengatakan 15 sampai 35 itu adalah umur belia. Jadi dalam kita nak melihat umur belia ni, ya, sebab bila kita nak mengkaji siapa itu belia, kita haruslah menepasti dahulu, ya. Bagaimanakah identifikasi belia itu di Malaysia? Bagaimana kita nak mengidentifikasi, ya? Jadi menurut PBB, belia itu berumur di antara 15 dan 24, ya, yang tadi yang saya dah beritahu. Tetapi bila kita lihat dalam Kementerian Belia dan Sukan, ya, umur belia di Malaysia itu adalah di antara 15 hingga 40 tahun. Dan Bashir membuat kajian berkaitan umur belia di Malaysia, Brunei, Australia, Thailand, New Zealand, Singapura dan sebagainya. Jadi di situ kita dapati bahawa kategori umur belia di Malaysia juga agak jangka hayat yang panjang, iaitu 15 hingga 40. Jadi kita dapati juga Azizan, ya, mengenal pasti bahawa golongan beliau itu satu golongan yang sangat pentinglah untuk kepentingan politik dan kepentingan idealisme bagi sesebuah negara. Jadi kita cuba melihat ataupun saya cuba melihat definisi pasar malam, ya, di mana pasar malam itu adalah merupakan bidang yang memberi peluang kepada para peniaga untuk memilih bidang perniagaan mereka. Yang keduanya, Abdul Aziz dan Abini Sapindal, melihat pasar malam itu sebagai satu bidang perniagaan yang kecil, dilakukan dari waktu petang hingga malam, terdiri daripada barangan dengan harga yang rendah. Mereka menjual makanan yang sudah disiap dimasak dan yang belum dimasak, terletak berhampiran dengan kawasan perumahan dan diadakan beberapa hari seminggu. Manakala pasar malam itu menawarkan pelbagai perkhidmatan, iaitu jualan makanan dan pakaian kepada orang awam dan juga menjual bentuk-bentuk hiburan. Bagi slide yang ketujuh, ya, masalah yang sering dihadapi oleh peniaga pasar malam. Gregory, Rutherford, Oswald dan Gardiner mengatakan masalah seperti bantuan keuangan daripada institusi keuangan ataupun bank. Sharma pula mengatakan masalah si kekurangan modal, kekurangan dari segi kesulitan mendapatkan lokasi perniagaan, kualiti buruh yang rendah, kekurangan dari segi bantuan teknologi, kekurangan dari segi pengeluaran produk yang berkualiti. Manakala Nordiana Tambi mengatakan pasar malam itu adalah satu bentuk perniagaan yang memerlukan modal, termasuklah modal keuangan, modal insan, modal sosial dan modal fizikal.
Okey, dalam slide yang ke-18 saya ingin menceritakan mengenai metodologi yang saya gunakan. Jadi metod yang saya gunakan dalam kajian ini adalah proporsi sampling, di mana saya mengambil nama-nama daripada mereka yang mendaftar di Majlis Daerah Korban Pasu untuk yang berniaga di Pasar Malam Changlun di situ. Jadi terdapat lebih kurang 110 peniaga belia yang umur belia 15 hingga 40 tahun yang berdaftar, dan daripada populasi itu saya ambil sampel 86 orang. Jadi pendidikan ini sebenarnya mengandungi bahagian A, B, C, D, tetapi untuk pembentangan ini saya hanya akan mempamerkan hasil saya untuk bahagian A dan B. Jadi bahagian A mempunyai 7 item dan bahagian B mempunyai 7 item juga. Okey, inilah bahagian A mana saya melihatkan jantina bagi belia-belia yang berniaga di Pasar Malam Calon. Kebanyakannya adalah lelaki dan yang selebihnya itu perempuan. Yang lelaki ini kita boleh katakan lebih agresif daripada wanita dalam perniagaan pasar malam. Dan bila dilihat dari segi umur kita dapati bahawa kebanyakan mereka yang berniaga itu adalah dalam lingkungan umur 31 hingga 35 tahun Itu umur yang paling tinggi yang berniaga. Iaitu, dan ini adalah taraf pendidikan bagi belia yang berniaga kita dapati majoritinya adalah SPM yang merah ini okey. Dalam slide yang ke-12 kaum yang mewakili belia jadi kebanyakannya di Pasar Malam Changlun kaum Melayu lah yang majoriti. Slide yang ke-13, pelibatan ahli-ahli keluarga dalam perniagaan. Jadi kita dapati bahawa dalam pelibatan ahli keluarga dalam perniagaan selama 49 orang responden ataupun 57% itu mencatatkan tidak melibatkan ahli keluarga mereka. Jadi manakala 37 responden ataupun 43% mencatatkan ya, maksudnya kebanyakannya mereka menggunakan pekerja bukan di kalangan ahli keluarga untuk bantuan dalam perniagaan. Ini adalah status pekerjaan belia yang berniaga pasar malam. Kita dapati 61% adalah bekerja secara tetap dan hanya 25% bekerja secara sementara. Pendapatan bulan perniagaan di Pasar Malam Calon di kalangan belia. Jadi kita dapati pendapatan bulanan 1,000 dan ke atas itu ialah mencatatkan jumlah pendapatan yang paling tinggi di kalangan belia. Dan di sini kita dapati pendapatan ini agak besar dan memberangsanglah kerana pendapatan ini jika dikira sebagai bulanan jika satu hari itu lebih kurang kita dapati di antara 800 hingga 1,000. Jadi dalam satu minggu kita boleh kali dengan 5 lah Kalau 1,000 kali 5 dah 5,000. Kalau 800 kali 5 dah 4,000. Jadi pendapatannya dia antara 4,000 hingga 5,000 untuk seminggu bagi 5 hari yang buka perniagaan. Jenis perniagaan yang dijalankannya adalah makanan ataupun minuman yang itu adalah majoritinya lah yang menjualkan makanan dan minuman, dan yang keduanya itu adalah pakaian, kasut, aksesori, kain dan bandel itu 26%. Okey, bagi slide saya yang ke-17 status perniagaan. 73 orang ataupun 84.9% adalah berniaga secara persendirian, manakala yang lainnya itu adalah berniaga secara berkongsi dengan orang lain. Tempoh menjalankan perniagaan sekarang. Jadi kita dapati peniaga belia itu 6 hingga 10 tahun lah yang mencatatkan paling tinggi lah tempoh berniaga 6 hingga 10 tahun, manakala tempoh menjalankan perniagaan yang kedua tertinggi itu adalah 5 tahun dan ke bawah Jadi kita dapati usia perniagaan bagi peniaga ini yang terlibat dalam perniagaan ini 1 hingga 10 tahun. Jadi kemungkinan juga selepas 10 tahun mereka sudah bertukar berniaga dengan keadaan yang lebih tetap dengan kedai infrastruktur yang tetap. Bilangan pekerja kita dapati di sini bilangan pekerja yang paling ramai itu adalah 1 hingga 2 orang, iaitu sebanyak 57%, manakala pekerja 3 hingga 4 orang itu 26%. Jadi kebanyakannya hanya menggunakan 1 hingga 2 orang sajalah dalam perniagaan mereka.
Dalam slide ke-20, saya bertanyakan mengenai modal yang mereka gunakan ketika mula nak berniaga. Jadi di sini kita dapati modal permulaan untuk berniaga yang paling ramai, yang peratus yang paling tinggi adalah 1,000 hingga 3,000. Dan yang kedua tertinggi adalah 3,000 hingga 5,000. Jadi kita katakan jumlah yang agak kecil lah dengan dibandingkan dengan bentuk-bentuk perniagaan yang lain. Okey, kita lihat slide yang ke-21. Sumber modal perniagaan. Jadi saya tanya sama ada sumber modal itu adakah daripada simpanan sendiri, pinjaman keluarga, pinjaman daripada kawan-kawan ataupun pinjaman daripada institusi perniagaan. Jadi kita dapati majoritinya iaitu 69.8% adalah daripada simpanan sendiri. Dan yang keduanya adalah daripada pinjaman keluarga. Kita lihat slide yang ke-22, jenis pinjaman jika mereka melakukan pinjaman. Jadi kebanyakannya adalah mereka meminjam daripada tekun. Tetapi ramai, majoriti adalah tidak melakukan apa-apa pinjaman. Jadi mereka mungkin masalah dengan institusi bank untuk mendapatkan pinjaman mungkin juga, ataupun kemungkinan mereka sendiri mempunyai sikap tidak mahu meminjam kerana kemungkinan keadaan pasaran yang tidak naik turun yang tidak menentu. Jadi yang tu saya rasa perlu dibuat kajian dengan lebih terperinci selepas ini untuk kita mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh peniaga belia ini dari segi pinjaman. Okay. Jadi slide saya yang akhir sekali adalah saya ingin memberi cadangan dan membuat kesimpulan daripada kajian ini. Jadi aktiviti perniagaan pasar malam ini sebenarnya haruslah diberi sokongan kerana secara berkesan daripada pelbagai pihak yang berwajib. Jadi para belia haruslah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kesewanan, iaitu ciri-ciri positif yang mereka perlu ada, dan mereka juga harus melatih diri untuk membantu dan menyokong IKS negara. Yang keduanya, keadaan pasar malam itu sendiri haruslah ditambah baik. Contohnya dari segi ruang perniagaan, kebersihan, pengurusan perniagaan pasar malam itu sendiri agaknya ianya lebih cekap. Supaya keadaan ini dapat menarik minat belia lepasan sekolah dan juga pada masa yang sama belia lulusan universiti. Yang ketiganya, produk-produk yang dihasilkan contohnya daripada projek-projek akhir tahun ataupun FYP, contohnya dalam bidang food and beverage bagi bidang hotel management, mereka boleh memasarkan produk-produk tersebut di pasar malam untuk melihat bagaimanakah respon customer ataupun respon orang ramai dengan produk yang diinovasikan. Ya, begitu juga bidang-bidang kajian yang lain. Jika boleh diketengahkan, eloklah diketengahkan pada platform yang awal. Contohnya dalam di pasar malam sebagai satu bentuk pasaran awal. Okey, yang akhir sekali saya ingin simpulkan bahawa belia ini adalah satu generasi yang kita tidak boleh memandang ringan. Kerana keadaan belia hari ini jauh lebih baik daripada bentuk pengeluaran ataupun generasi yang dahulu. Kerana belia sekarang ini adalah lebih forward looking, lebih digitalized, lebih teknologi oriented. Dan keadaan ini memberi kita peluang untuk menjadi sebuah negara yang lebih baik jika benar-benar dijaga dan diasuh belia. Jadi pasar malam ini adalah satu bentuk ataupun satu platform yang baik bagi para belia kita untuk terjun dalam bidang perniagaan sebagai satu platform yang awal. Jadi saya kira pasar malam ini boleh menjadi satu wadah bagi belia untuk membina diri mereka, untuk membina perniagaan mereka, untuk mencuba pasaran yang keadaan yang lebih lokal sebelum mereka menginjak kepada pasaran yang global. Jadi setakat itu saja perbentangan saya untuk kajian mengenai belia yang melibatkan diri dalam perniagaan pasar malam. Jadi saya ucapkan terima kasih dan hingga kita berjumpa lagi.